اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه قال المؤلف رحمه الله تعالى wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sunat yang ketiga, sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut sebelum masuk waktu semayang. Sebelum semayang dituntut mengerjakan azan dan iqamah. Ia hendaklah dilakukan di tempat yang berpagar seperti dinding tiang, benda tinggi sekadar 3 hasta. Dihampar sejadah atau digariskan di hadapannya, mula daripada tumit sekadar 3 hasta ke hadapan. Pagar itu hendaklah ditempatkan di sebelah kanan dan kiri, bukan di hadapan, dan jarak antara pagar itu tidak melebihi 3 hasta. Baik, sunat sebelum semayang iaitulah azan dan iqamah. Kalau kita semayang seorang, sunat juga azan. Kalau kita duduk di tempat yang tidak diazan. Kalau kita duduk tempat yang ada azan dah, sunat qomat saja. Contohnya kita semayang di rumah, di masjid ni orang azan dah, maka kita tak sunat azan. Kita sunat qomat. Dah apa semayang di rumah sakit umpamanya, ataupun jaga orang sakit, jadi tak sunat azan di rumah. Tapi kalau tempat tu, kampung tu tak ada orang azan, sama ada kita semayang di rumah tepi patah atau untuk laut dalam hutan, tempat tu tak ada orang azan, maka masuk waktu sunat azan. Tu kaedah dia. Melainkan tempat tu ada dah orang azan, tapi kita duduk tu tempat seperti masjid dan surau, maka sunat juga azan. Sebab tu 2-3 azan dekat-dekat ni. Jadi sunat azan ni bagi masjid dan surau sahaja. Nampak? Ada pun orang yang di rumah tak sunat azan. Faham tak? Melainkan dia duduk di rumah, tempat yang kampung yang tak ada azan, baru sunat azan. Faham tak? Takut bolok warna gitu, tak faham. Jadi kalau kita semayang di masjid atau di mana saja, sunat iqamah. Dak puan boleh tak qomat? Boleh. Bila puan tu qomat? Apabila tidak ada orang qomat. Contohnya dia semayang di rumah, puan duduk di rumah. Kita semayang sini, dia semayang di rumah, sunat qomat. Dan ia hendaklah dilakukan di tempat yang berpagar seperti dinding, tiang, benda tinggi sekadar 3 hasta. Dihampar sejadah atau digariskan di hadapannya, mulai daripada tumit sekadar 3 hasta ke hadapannya. Pagar itu hendaklah ditempatkan sebelah kanan dan kiri, bukan di hadapan, dan jarak antara pagar itu tidak melebihi 3 hasta. Pagar benda pula sunat semayang buat pagar. Pagar ni bukan pagar macam pagar kebun. Dia terjemah dari perkataan Arab sutrah. Sutrah ni maknanya halangan. Jadi semayang sunat buat halangan. Halangan ke mana? Iaitulah tanda tepi kita sedang semayang di situ. Halangan ni boleh sama ada dengan buah kayu, buah batu, buah benda-benda, atau buat garisan. Dan learning kita pakai sejadah. Sejadah. Jadi sejadah tu orang panggil sutrah, orang panggil pagar, bahasa lama. Buat pagar. Pagar bukan buat pagar ada turuh pagar gitu. Sebab apa? Sebab sunat dan Nabi suruh. Dah kalau dak buat pagar, sah mayang. Mayang tengah rumah atas strik kosong, sah. Sunat buat pagar. Pagar hak mudah zaman ni benda. Sejadah
Maknanya sempadan 4 orang semayang. Tu makna pagar. Jangan pergi beli kayu catang gitu. Sempadan untuk kita semayang. Jadi semayang atas jadah tu.